اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Okey, yang keenam, yang ketujuh, sifat yang ke-8. Wa yadra'una, dan yadra'un apa? Apa makna yadra'u? Mereka menolak. Yadra'u, mereka menolak. Bil hasanah, dengan kebaikan. Hasanah, kebaikan. As-sayyi'ah, kejahatan. Apa maksud ni? Ini sifat yang ke-8 ulul albab. Apa maksud? Ni lagi susah ni. Sabar susah, solat susah, infak susah. Yang ni menolak kejahatan dengan kebaikan lagi susah. Sebab tu ada B di sini. Menolak dengan kebaikan. Menolak apa? Kejahatan. Mana orang buat jahat, kita tolak dengan susah. Betul kan? Orang maki kita, kita nak ucap terima kasih, boleh tak? Ataupun kita senyum pada dia. Besok dia maki lagi, kita jumpa dia, kita senyum pada dia. Itu termasuk. Boleh? Orang letak sampah depan rumah kita kan, kita pun ambil sampah, buang dalam tong sampah. Boleh? Kita pun tanya, ada lagi tak sampah? Payah kan? Susah ni. Ini kemuncak kepada akhlak. Kemuncak kepada akhlak. Sabar dah tinggi dah. Yang ni lagi tinggi lagi. Iaitu, dia tak nampak orang buat jahat. Tapi dia nampak apa? Dia nampak apa? Pahala. Pahala paling tinggi, kalau kita buat baik pada orang buat baik, dapatlah pahala. Tapi pahala lagi tinggi apa dah? Orang buat jahat, dibalas. Syarat apa? Apa syarat kita nak buat baik pada orang buat jahat? Syarat pertama apa dah? Sabar. Kalau tak ada sabar, tak adalah. Maki dengan maki, pukul dengan pukul. Memang hak kita tak? Orang pukul kita, kita boleh pukul dia balik. Hak kita tak? Ya. Tapi Allah kata apa? Kita balas kejahatan dengan kebaikan, itu adalah terbaik. Okey, cuba buka surah Fussilat ayat 34. Okey, cuba terjemah. Idfa' sama dengan yadra'u. Idfa' mana? Tolak. Tolak kejahatan billati hiya ahsan, dengan cara yang bukan baik. Ahsan. Lebih baik. Ahsan makna yang terbaik. Balas sama tu macam kalau yang balas sama. Itu dia panggil balas lah. Biasa je lah. Biasa, bukan balas yang baik lah. Orang pukul, kita pukul. Kita tak berdosa. Orang letak sampah depan rumah kita, kita pun letak sampah depan rumah dia. Okey tak? Okey? Adil kan? Adil, tapi akhlak kita tak cantik lah. Kita dengan dia 2 kali 5. Bahkan dia lebih teruk. Sebab apa? Dia tak belajar tadabbur. Okey, Allah kata tolaklah kejahatan dengan cara yang ahsan. Kemudian Allah begitu kesan dia. Kesan apa? Bila kita buat baik pada orang buat jahat. Apa kesan dia? Wa izal lazi bainaka, maka apabila yang orang yang di antara engkau dan antara dia ada adawah. Adawah apa dia? Bermusuh. Dia bermusuh dengan kamu, dia buat jahat pada kamu, tapi kamu balas dengan kebaikan. Kesannya apa? Ka'annahu waliyun, seolah akhirnya menjadi seperti kawan baik, kawan rapat. Sebab apa? Tengok, Allah bagi kaedah. Kalau kamu nak berbaik, ini cara dia. Bukan sogok, tak. Sebab apa dia akan jadi kawan baik? Yalah, kenapa dia tak jadi jahat daripada kita? Sebab dia akan berfikir, kenapa aku nak buat jahat lagi pada orang yang asyik buat baik? Kan?
Jadi soalan tu menyebabkan dia tak akan buat jahat. Tapi kalau dia buat jahat, kita balas jahat, agak-agak dia buat lagi tak jahat. Buatlah. Jadi cara terbaik nak baiki hubungan dengan orang yang bermusuh ialah balas kejahatannya dengan kebaikan. Okey, ada tak contoh dalam Quran ataupun dalam sirah Nabi yang balas kejahatan dengan kebaikan akhirnya jadi baik? Ada contoh? Kalau boleh bagi dalam Quran. Kisah Nabi? Kisah apa tu? Cuba buka surah Yusuf ayat 91. Surah Yusuf ayat 91. Okey. Yang surah Fussilat tadi Allah bagi kaedah kan, nak berdamai ialah buat baik kepada orang buat jahat. Itu teori kaedah. Ini contoh praktikal. Bila Nabi Yusuf dikhianati oleh adik-beradik dia kan, apa pengkhianatan adik-beradik dia? Bukan setakat tampar je, tapi nak bunuh dia, nak hilangkannya daripada dunia kan. Tapi bila semua dah okey apa semua, Nabi Yusuf dah jadi menteri dan adik-beradik dia pergi meminta sedekah dengan Nabi Yusuf. Apa kata ni? Kata adik-beradik dia, qalu, mereka berkata, tallahi, demi Allah, laqad asarakallah, sesungguhnya Allah telah melebihkan engkau ke atas kami. Apa maksud ni? Dia tujuan adik-beradik Yusuf campak Yusuf dalam perigi untuk apa? Supaya Yusuf ni jangan dilebihkan oleh bapaknya. Dan kalau boleh dia mati terus. Dan mereka nak mereka jadi lebih kan. Tapi akhirnya Allah terbalikkan. Allah lebihkan siapa? Yusuf juga. Allah telah lebihkan engkau daripada kami. Dan sesungguhnya kami adalah orang yang salah. Masa ni Nabi Yusuf ada kuasa tak untuk balas, untuk hukum? Ada kan? Ini kehebatan ni. Kalau kita tak ada kuasa nak balas, kemudian kita kata saya maafkan, tak luar biasa tu. Ni Nabi Yusuf dalam keadaan dia mampu ada kuasa nak balas, tapi apa kata Nabi Yusuf? Qala la tasriba alaikum. La tasriba apa makna? Tidak ada celaan. Aku tak akan kutuk kamu, aku tak marah kamu. Tengok, balas kejahatan dengan la tasrib, tidak ada kutukan, tidak ada celaan ke atas kamu al-yaum, mulai hari ini. Satu. Yang kedua, Nabi Yusuf berdoa lagi, yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampunkan semua dosa-dosa kamu. Kemudian wa huwa arhamur rahimin, sebab dia paling, aku dah rahmat kepada kamu, aku dah sayang, tapi Allah lagi sayang, maka Allah ampunkan dosa kamu. Kemudian last sekali dia kata apa? Ambil baju aku, kemudian balik rumah, campak kat muka bapak kan, dan bapak akan melihat, Nabi Yaqub akan melihat balik setelah buta kan. Last sekali dia kata apa? Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Lepas tu bawa semua keluarga kamu, adik-beradik kamu. Adik-beradik Yusuf ada berapa? 10. Yang dah kahwin, yang ada anak, bawa semua duduk kat Mesir. Tawaran siapa ni? Yusuf. Akhirnya jadi beriman tak adik-beradik dia? Jadi berdamai tak? Apa kaedah yang digunakan? Kita kalau duduk tempat Nabi Yusuf ni, kita buat apa pada adik-beradik kita ni? Tak, apa tujuan? Dia cerita balik tu tengok apa tujuan. Kalau kita cerita balik tujuannya, masih ada rasa nak marah, itu makna tak ikhlas lah. Kita maafkan dia tak ikhlas. Tapi kalau betul-betul kita cerita balik tujuan ambil pengajaran dan tak mengguruskan hati dia kan, dan kita semakin menjadi lebih baik, okey, tak apa. Jadi tengok apa tujuan dan kesannya. Okey. Ini kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad buat tak kaedah yang surah Fussilat tadi? Bila? Bila orang Badui minta duit pada Nabi kan, dengan cara kasar dia tarik sampai berbekas leher Nabi. Sahabat nak pukul. Jahat ke baik orang Badui itu buat pada Nabi? Jahat. Tapi Nabi buat apa? Pertama Nabi larang sahabat pukul orang Badui. Itu baik untuk orang Badui. Yang kedua, Nabi tanya, kamu nak apa? Duit. Nabi pun bagi. Itu buat baik pada orang buat jahat. Kemudian Nabi tanya lagi, dah okey dah, puas dah? Belum cukup lagi. Nabi masuk rumah, ambil duit, bagi lagi. Berapa kali bagi? 2 kali. Bukan duit dia pun, duit Nabi. Tapi akhirnya orang Badui itu terkesan dan beriman kepada Allah. Kan? Dan juga Nabi bila kota Mekah, buka kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Yang duduk kat Mekah tu siapa dia?
Orang yang kutuk Nabi, orang yang maki Nabi, orang yang letak perut isi unta ketika Nabi sujud, orang yang halau Nabi keluar, orang yang bunuh sahabat berapa ramai depan mata Nabi. Tapi Nabi buat apa? Nabi kata, izhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kamu bebas. Ini kaedah dia. Sifat ulil albab. Kalau dia orang buat jahat, dia balas kejahatan, tak salah, tapi dia belum ulul albab.